Orang berkawan kerana Allah tidak akan mengharamkan doanya daripada sampai pada kawan-kawannya. Kita baca kisah Abu Dhar, kita baca kisah Abu Darda, bagaimana beliau tidak melupakan doa pada sahabat-sahabat Nabi yang lain, kawan-kawan yang lain, sehingga setiap kali dia berdoa 70 orang terlintas nama. Baca. Kita mungkin 70 tu macam payah. Biarlah teringat 2-3 orang, sekali teringat. Kawan kita dulu kat sekolah mati dah dia. Doa Allah maafillahu. Kawan kita kat sini, yang satu masjid, satu surau, satu kuliah, satu pejabat. Ni kawan-kawan satu permainan, doakan. Ini kawan soleh. Sebab itu kita pesan kawan-kawan kita, "Mang, kalau aku mati dulu sebelum kamu, jangan lupa doakan aku walau sepatah." Cakap. Kita biarlah permohonan pada kawan-kawan kita, permohonan yang menguntungkan. Jangan kau dah ada pangkat, jangan lupa aku projek ulur sikit. Itu setakat apa sangat kita dapat. Kita nak, "Mang, kalau aku mati dulu, kau doakan untuk aku." Tu je aku minta. Bukan nak cerita projek ke tak. Kau naik pangkat tu rezeki kau lah. Kau kaya itu rezeki kau. Tapi aku cuma minta satu benda yang baik. Kalau sekiranya aku mati dulu pada kamu, doakan untuk aku. Kalau kau ingat, kau doakan untuk aku. Kalau kau terlintas lalu kau kubur di mana aku ditanam, kau doakan untuk aku. Jadi di sini cara-cara kawan-kawan yang baik mengingatkan kawan dia. Contoh kita kalau ingat kawan kita macam tu, lain kawan tu lain. Kawan tu tahu ikhlas kita berkawan. Apatah lagi kawan yang menyapa, insya-Allah, aku juga minta begitu. Kalau aku mati dulu pada kamu, jangan lupa doakan aku. Ni betul-betul kita rasa kawan akhirat. Betul-betul kawan yang kita cinta dunia akhirat. Ini bagaimana sahabat-sahabat, perkataan-perkataan yang perlu kita tuturkan pada sahabat kita. Dalam hadis yang lain, Nabi kata Allah mengangkat darjat seorang hamba soleh di dalam syurga. Yang tadi dalam kubur, ni dalam syurga. Lalu ditanya, "Ya Allah, kenapa darjatku diangkat?" Maka Allah menjawab, "Kerana doa anakmu kepadamu." Yang dalam kubur dapat doa. Yang dah dalam syurga diangkat lagi. Bahkan disebut pada hadis yang berikutnya, kiamat kelak. Dibangkitkan, ditengok amalan sebesar gunung. Ni amalan siapa? Amalan anak kamu yang kamu tinggalkan. Dia dah doakan untukmu. Dia dah sedekahkan untukmu. Sebab itu kata Nabi SAW, orang mati ni umpama orang yang tenggelam dalam air. Dia pasti menjerit, "Tolong, tolong, tolong." Maka dia akan jerit orang paling dekat dengan dia, "Tolong wahai ibuku, tolong wahai ayahku, tolong wahai anakku, tolong wahai kawanku, tolong aku." Tolong apa? Tolong doa. Kalau kita mendengar jeritan-jeritan ahli kubur, nescaya kita dengar mereka memanggil nama kita. "Tolonglah doakan aku. Tolonglah mohon ampun kepada Allah untukku." Kan itu tuan-tuan sekalian, jangan lupa mendoakan orang-orang yang kita sayangi. Baik kawan, baik adik-beradik. Kita gaduh lupalah. Bila mati, biar benda-benda yang gaduh ni habislah. Tuan-tuan nak gaduh masih hidup, tak apalah gaduh lah. Tapi bila orang tu dah mati, apa lagi yang kita nak daripada kematian dia? Ni abang kita mati dah, yang kita bergaduh dulu bab pesaka. Adik mati dah, yang kita bergaduh dulu bab sekian-sekian. Hari ni dia dah mati. Apa salahnya kita mendoakan untuk adik abang kita? Ego apa yang menghalang kita? Kerana saya dah kata sebelum ini, walau bagaimanapun kita berbalah dengan orang Islam, masih ada hak dia. Gaduh macam mana pun kita orang Islam, haknya ada. Hak tadilah yang menjadikan kita hentikan keegoan kita. Memanglah time kita nak marah-marah sungguh. Baik adik-beradik ke, baik kita katakan bekas suami kita, bekas isteri kita. Sekian-sekian bekas ni kita marah belaka, bekas majikan kita. Tetapi kita kena ada kewarasan. Kita kena ada matang beragama. Kalau hari ini orang sebut matang berpolitik, kita nak sebut yang lebih tinggi pada matang berpolitik, matang beragama. Dalam agama kita kena matang. Walau bagaimana saya kata saya benci fulan bin fulan, dia orang Islam, saya doakan keampunan. Saya benci fulan bin fulan, dia adik-beradik saya. Saya doakan Allah ampunkan dia. Tuan-tuan, tidak rugi kita berakhlak mulia. Tak rugi. Tak rugi kita membuat kebaikan kepada orang yang kita tak suka. Kerana kebaikan tidak pernah sia-sia. Kebaikan kita buat tak pernah sia-sia, melainkan Allah akan membalasnya, bahkan menggandakannya.
Terutama waktu mana kita buat dalam keadaan kita tak suka, lagi besar pahala. Saya tak sukalah doa dia ni. Kalau boleh nak doa, biar dia mati je. Kalau boleh lah, biar dia masuk neraka. Tak, kita buat dia saudara kita. Apa untungnya kita doa dia masuk neraka? Ya Allah, Engkau ampunkan dia. Engkau rahmati dia. Engkau ampunkan dosa-dosa yang terdahulu. Ya Allah, hak aku maafkan dia. Hak yang berkait dengan aku maafkannya. Setiap kali kita berbudi, setiap kali saya katakan kita berlapang dada, setiap kali itulah Allah Ta'ala mencampakkan rasa bahagia dalam hati kita. Tapi setiap kali kita memilih untuk bermusuh, setiap kali itulah kita resah dan kita makin tidak bahagia. Resah. Sebab itu jiwa ni, jiwa yang ada pada Nabi SAW. Nabi kan nak ikut gaduh dia. Banyak sebab dia nak gaduh ni. Orang jahat kat dia. Tapi Nabi boleh maafkan. Bahkan bukan sekadar Nabi maafkan, Nabi boleh sayang balik orang tu. Jadi kita tuan-tuan apa sangat. Kadang-kadang gaduh tu benda-benda teknikal. Lalu kalau kita berlapang dada, maafkan kita dalam doa kita. Ya Allah, Engkau ampunkan dosa dia. Engkau rahmati dia. Walaupun kita tak suka dia. Doa-doa seumpama inilah yang kembali menyatukan hati kita yang sudah pun terputus sebelum ini. Satu balik. Sebab itu biar kita memilih untuk satukan hati orang dengan kita dahulu. Jangan kita tunggu dia biar baik dengan kita dulu. Jangan kita. Sebab apa? Sebab kita memilih untuk menjadi lebih baik pada dia. Saya nak jadi lebih baik pada dia. Dia tak nak doakan saya doakan dia. Saya nak jadi lebih baik. Kerana di dunia ini kita berlomba untuk menjadi siapa yang lebih baik di sisi Allah. Bukan kita nak orang yang mulakan dulu baik dia pada kita. Kita nak kita dahulu dirasakan kebaikan kita. Biar saya doakan dulu untuk dia sebelum saya nak dengar dia doakan untuk saya. Maka ini sifat-sifat yang baik.